Kembali dalam Malaysia hari ini, itu antara pandangan peminat artis selebriti tanah air ini yang pastinya mempunyai harapan segalanya akan pulih dan ini lumrah kita sebagai manusia dan sebagainya. Tetapi pada masa sama itu juga yang kita tidak lihat, walaupun kita mahu lihat sikap-sikap yang positif ini, terus memberikan sokongan ini, lebih ramai yang terdorong untuk mengecam dan sebagainya. Baik, kita nak dapatkan daripada sudut pandangan berbeza daripada wartawan hiburan yang tidak asing lagi, Nas Ahmad di talian video sekarang ini. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ali Iskandar. Nas Ahmad, apa khabar? Alhamdulillah. Ali okey ke? Alhamdulillah sihat adanya. Depan saya host kat belakang, mentor. Oh, throwback tu kita tu. Baik, tadi Nas bersama-sama dengan kami mendengar dan memantau apa yang dibualkan antara Fitri dan Faria bersama-sama dengan Zaidi dan juga Zulin. Ini satu situasi yang kalau zaman pra-media sosial yang pastinya Nas menjadi wartawan juga ketika itu, ia tidak segempar ini. Kalau ada pun orang menantikan perkhabaran ataupun kemas kini di media cetak ataupun televisyen dan radio saja. Tapi sekarang ni lain. Sekarang ni cepat benar perkara menjadi tersebar dan meluas, kemudian yang tersebar tu belum tentu ada kesahihannya. Komen sikit. Okey, kepada artis, saya pagi ni rasa panas. Bukan panas kat luar tu hujan, tapi isu-isu topik ini agak panas. Ada daripada persatuan, ada daripada artis, sekarang daripada wartawan pula, kan. Okey, saya dengar juga luahan daripada Zulin tadi, kan. Memanglah sekarang ni berhadapan dengan, tak macam dulu cuma radio dan TV saja, tapi sekarang dah ada media sosial, semua maklumat di ujung jari, semua nak sebarkan di ujung jari, kan. Jadi mangsanya kepada artis dikatakan mangsa, sebenarnya yang baik pun ada kat situ, yang tak baik pun ada kat situ. Jadi artis kalau terasa macam dia macam tersepit kat situ, benda ni bukan musuh sebenarnya. Benda ni bukan musuh. Benda tu kalau engkau buat okey, okeylah. Kalau engkau buat tak okeylah. Ada juga engkau buat okey, orang kata tak okey. Jadi yang penting sekali ialah engkau tahu nawai tu apa. Engkau nak buat apa. Kalau ada tuju, jangan risau yang lain, kan. Tak payah risau orang marah, orang tiba-tiba kata engkau begitu. Engkau tak buat benda tu. So, teruskan. Kalau benda yang tiba-tiba kau dah buat silap, ialah semua manusia ada buat kesilapan, kan. Termasuk kita kan. Kalau kau dah terbuat silap and then benda tu jadi havoc, jadi viral, kan. Letakkan diri itu macam mana nak betulkan diri, supaya lebih menjadi orang. Orang. Okey. Jadi itulah yang saya nampak. Nas, okey, cuma sekarang ni bila bercakap tentang contoh bila Nas sebutkan sebagai artis, kalau dia tahu dia tak salah, pedulikan apa orang kata. Tapi kadang-kadang persepsi orang ni apabila lambakan kecaman dan juga berita-berita yang tidak ada kesahihannya bertaburan di media sosial ni, ia akan menjejaskan reputasi mereka. Orang yang tak tahu pun yang sebelum ni ikut mereka, menjadi peminat mereka, akan menjauhkan diri daripada mereka. Jadi akhirnya walaupun mereka tidak melakukan perkara itu, mereka terkesan juga. Jadi kalau kata tak pedulikan, seolah-olah macam kena ambil peduli juga. Susah juga nak jadi golongan mereka ni sebenarnya, kan? Yang buat salah tu lain lah. Yang buat salah tu satu hal. Okey. Pada saya ginilah, kalau engkau kuat, sebab engkau berada di tengah-tengah masyarakat. Kalau engkau kuat menghadapi itu, kau bacalah. Tapi kalau kau rasa engkau tak kuat, engkau emosional, kau jangan baca. Engkau teruskan dengan kerja engkau, teruskan karier engkau, teruskan dengan nawaitu engkau, teruskan. Sebab engkau yang tahu hala tuju engkau apa. Tapi jangan pula menyombong yang tak boleh diajar, tak boleh ditegur. Ambil juga mana yang baik, kan. Pernah ada wartawan di bawah saya, saya Melody dulu, kan. Dia menangis kerana netizen kecam dia. Dia tak buat macam tu, tapi netizen kecam dia. Kata dia buat macam tu. Saya cakap, kau kuat, kau baca. Kalau kau tak kuat, kau jangan baca. Jadi kalau jati diri yang kuat macam tu, orang kutuk kau, orang kata kau gitu, orang kata kau gini, tak apa. Pahala juga tu, kan. Orang kutuk kita dapat pahala free, kan. Tak balas nak attack balik, sebab bila kau balas attack balik, benda tu akan jadi lagi panas, lagi besar. Itu ke yang kau nak. Kau nak banyak dalam karier kau. Itu yang kau pergi. Kau nak apa dalam karier kau, pergi yang tu. Bukan ambil masa untuk melayan benda yang sebenarnya kau tak nak. Baik. Karier kau. Okey. Itu kau
ni apa? Itu teruskan. Ya, dalam kata lain, kalau menjadi artis atau selebriti di era media sosial ni, itu antara tuntutan lah, kena hadap perkara-perkara seperti ini ya. Yes, kena hadap. Benda ni kau tak nak, memang ada. Benda tu ada depan mata kau. Cuma kau kena ada jati diri kau. Yang penting kau tahu nama itu kau apa. Jangan kau sendiri pun tak ada hala tuju, tak ada visi. Kau main lancar je gitu. Itu yang selalunya termasuk jalan sana, terpedok jalan sini. Sepatutnya jalan terus kan. Selalunya jadi macam. Baik. Nas juga mempunyai portal online sendiri kan, ada program sendiri, dan sebagai wartawan di era media sosial ini dan juga kepada wartawan lain juga sekarang, wartawan hiburan khususnya, bagaimana penyampaian sesuatu berita berkaitan dengan perlakuan jenayah dalam kalangan artis ini disebarkan, dan adakah perlu adanya kebertanggungjawaban supaya persepsi masyarakat terhadap artis ini dapat dikendalikan dengan baik. Maksudnya masa kita sampaikan berita tu, kita tidak mengundang sensasi dan spekulasi dalam kalangan peminat ataupun khalayak. Okey, dalam era masa kini, sensasi itu jadi satu benda, nak say, kemestian ataupun jualan. Benda tu yang menjual sensasi. Kalau benda tu tak ada apa je pun tapi disensasikan dengan tajuknya je ke kan. Jadi sejauh mana pentingnya benda itu, kena bijak menangani ini, macam mana kita nak letakkan diri kita di laluan tengah antara kehendak publik dengan etika kewartawanan, macam mana kita nak lalu kat tengah tu. Kena bijak kat situ. Kalau tak bijak, itu yang akan tersasar kan. Jadi memang betul kita perlukan kesensasian. Itu ada marketing kat situ. Tapi kesensasian yang macam mana, yang boleh bakar diri kita sendiri ke, bakar satu organisasi itu ke, ataupun bakar orang lain ke kan. Sebab fitnah tetap fitnah. Kalau benda yang tak kan. Kita kena periksakan diri kita dengan pengetahuan dalam etika kewartawanan, dalam etika penyiaran, semua tu kena lengkap, baru kita boleh lalu kat situ. Kalau kita pun masih sama-sama kat situ, itu yang berlaku. Kita sendiri tak betul, kat luar dah tak betul, kita sendiri pun ikut sama tak betul, lagilah benda tu tak betul. Memang kita perlu viral, semua orang nakkan viral kan, semua ada Facebook, ada YouTube, semua nak viral semua tu. Tapi fikir satu dah kan, buat benda tu viral, kau dapat sikit imbuhan, berkat ke tidak. Yang penting dalam kehidupan kan keberkatan. Kalau berkat, alhamdulillah, benda tu sikit pun cukup je. Tapi kalau tak berkat, mungkin kau dapat banyak duit, mungkin kau kaya, mungkin kau dapat apa yang kau nak. Tapi ada je benda yang berlaku selepas tu, mungkin accident ke, mungkin gitu ke, gini kan. Apa-apa yang tak jauh lah. Tak berkat. Dan jadi, betul, kau berada dalam kancah ini. Saya pun bermain dengan api suatu ketika dulu. Tapi api yang macam mana? Api yang sampai membakar saya jadi hangus ke? Ataupun ada api yang buat main kan, api kan kalau kita main-main macam tu okey lah sedap, tapi kalau musuh kita kan. Baik. Okey, analogi yang cukup menarik tu. Yang penting asas wartawan itu ialah etika dan juga kebertanggungjawaban, itu pertama. Sensasi itu selepas tu, jangan sensasi itu menjadi asas kewartawanan kan. Ya. Nas, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Selamat terus menerjah di alam maya. Semoga terus sukses. Semoga semua Eli, Fitri, saya nampak ada Fariha, Farihaon, kawan dulu yang semoga korang sukses dan doakan baik-baik. Amin. Anda juga terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oh, kita terus terjah. Itu dia Nas Ahmad. Seorang kira veteran berpengalaman lah, sebab membuat cerita tentang artis daripada zaman pra media sosial lagi. Ini bukan pra Instagram tapi pra MySpace tau. Saya suka masa Nas Ahmad kalau dia terjah, isu panas tapi dia cool je. Kan? Kalau artis semua jangan macam tu. Dia bagaimana mengendalikan situasi panas tu dengan ketenangan yang dia ada kan, pengalamannya tu. Ketenangan satu kualiti. Betul. Ya, jadi menjadi tanggungjawab kita juga sebagai wartawan untuk menyampaikan perkabaran ini dan mengendalikan persepsi masyarakat. Apa yang masyarakat nak fikir itu tanggungjawab mereka lah. Tapi kita kena bagi tahu juga, artis ini golongan yang menghiburkan kita. Kita resah, kita gundah, mereka menghiburkan kita. Tapi tiba-tiba berlaku macam ni, terus kita hentam seolah-olah macam mereka lah manusia yang paling jahat sekali dalam dunia. Itu dia, hentam tu memang sampai mengaitkan keluarga, mengaitkan anak kecil dan semua yang digali sampai betul-betul menjatuhkan maruah. Yang sepatutnya artis memang betullah bertindak kalau ada tuduhan yang terlalu kejam
yang sampai yalah memang kita baca pun memang tak sanggup baca betapa kejam tuduhan yang dilemparkan. Baik. Okey.